dia guna telefon syarikat, dia guna mesin fotostat syarikat untuk fotostat IC anak dia, untuk fotostat surat beranak anak dia, lepas tu dia tak bayar. Itu boleh dikirakan seumpama pecah manah jugalah, satu pengkhianatan dari sudut keuangan. Tetapi ianya taklah begitu besar berbanding dengan dosa yang kedua, iaitulah riba. Ya. Jadi saya tahu saya dah sebut di banyak tempat, tapi sebagai pelengkap kepada kuliah kita pada hari ini, menjadi tanggungjawab saya untuk menyebut sekali lagi apakah dia dosa riba, supaya kita tahu apa yang akan kita bincangkan selepas ini adalah perkara yang sangat penting untuk kita faham. Ya. Baik, dosa riba yang pertama termaktub dalam Al-Quran, dalam suratul Baqarah ayat yang ke-278, yang mana Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Baik, kita dengar ayat ni. Ayat ni cukup keras dan cukup, maknanya berikan penekanan yang cukup kuat. Sebagai bukti, yang pertama saya terjemahkan ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Bila mana Allah SWT memulakan ayat dengan ya ayyuhalladzina amanu, seolah-olah Allah SWT telah pun menapis sesiapa yang tiada iman yang utuh dalam diri dia, dia tidak akan memandang ayat ini. Sesiapa yang tidak mempunyai kekuatan iman, akidah kepada Allah, mereka tidak akan peduli apa yang akan disebut oleh ayat ni. Maknanya ayat ni adalah memang terpilih untuk orang yang betul-betul beriman saja akan nampak, akan mengambil pengajaran. Maka itu adalah takkid yang pertama, ataupun penekanan yang pertama dalam ayat ni. Kemudian yang kedua, berbanding dengan ayat contohnya ya ayuhan nas, ya, wahai manusia. Itu umum, biasanya ramai orang boleh buat. Orang baik boleh buat, orang jahat pun boleh buat. Iaitu inna khalaqnakum, kami jadikan kamu semua ini syu'uban wa qabail, berkaum-kaum, lita'arafu, untuk kamu berkenal-kenalan. Maka orang jahat boleh buat, orang baik pun boleh buat. Orang jahat pun boleh buat, dia berkenal dengan orang sana, maka dia pun merancang untuk merompak. Boleh. Dia boleh buat. Tetapi dalam bab ayat ni ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman saja. Baik, selamat lepas tu. Jadi sesiapa yang rasa nak masukkan diri dia dalam bab beriman, kena sensitif dengan apa yang akan disebut oleh ayat ni. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Nombor 2, bertakwalah kamu kepada Allah. Starting ayat Allah tak cerita lagi apa benda nak sembang ni. Allah dah sembang dah. Ittaqullah. Ittaqullah tu perintah, tuan-tuan. Al-amru yufidul wujub. Perintah membawa erti wajib. Takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Maknanya apa yang Allah nak sebut lepas ni memang menguji ketakwaan. Memang menguji ketakwaan seseorang kepada Allah, sama ada betul-betul dia rasa takwa ataupun tak. Ya, itu yang kedua. Masuk yang ketiga, wadharu tu tuan-tuan, fi'il amar juga tu, iaitulah perintah juga. Tinggalkanlah kamu semua. Apa dia? Ma baqiya minar riba. Jadi dah ada 3 situ. Ya ayyuhalladzina amanu dah pertama. Yang kedua, ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah. Yang ketiga, wadharu, tinggalkanlah ma baqiya minar riba. 4. Oh, dah 4 dah. Sebab apa? Ma baqiya minar riba itu tuan-tuan, saki-baki riba kena tinggal, inti-panti riba lagi jangan terlibat. Ini nak menunjukkan bahawa macam Allah kata dalam Quran, dalam ayat yang lain kan, Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqul lahuma uff. Janganlah kamu kata kepada kedua ibu bapa kamu oh pun jangan, pukul lagi jangan. Itu namanya qiyasul aula dalam usul fiqh, iaitulah qiyas yang lebih utama daripada intipati itu. Maka pukul lagi jangan, pun jangan, pukul lagi jangan. Maka dalam bab ini saki-baki jangan terlibat, intipati lagi jangan. Ya, jadi kat situ dah ada 4 penekanan. Kemudian Allah tak puas lagi kat situ, Allah sebut lagi apa kat ujung tu? Wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Masya-Allah. Kalau kamu betul-betul beriman, ini kamu kena buat. Dahlah yang pertama tadi ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, bertakwalah kamu kepada Allah. Yang ketiga, wadharu ma baqiya minar riba. Yang keempat, in kuntum mu'minin. Kalau kamu betul-betul beriman. Maknanya kalau kamu tak buat, kamu bukan beriman sungguh. Kamu tak beriman. Lagu tu. Kemudian Allah kuatkan lagi dengan satu ayat yang lagi menakutkan selepas ayat tu, iaitulah fa illam taf'alu. Ni Allah bagi dia punya azab dia apa benda pula.
fa illam taf'alu, kalau kamu tak buat apa yang disuruh ni, iaitu menjauhi saki baki riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, kamu telah pun mengisytiharkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Maka tak gunalah ketika itu agaknya sambutan Maulid Rasul pun berselawat marhaban dan seumpamanya. Kat mana perginya saya pun tak tahulah. Dia tengah perang nak buat lagu mana? Ini bukan main-main ni. Ada orang kata, ustaz, ayat ni mungkin dia bersifat majazi. Oh, majazi. Itu majazi. Majazi ni maksud saya beginilah. Maksud saya majazi ni perumpamaan. Contohnya ada seorang lelaki yang gagah perkasa masuk dewan ni, saya kata nampak seorang singa sudah masuk dalam dewan. Singa bukan singa betul, tapi singa tu nak menunjukkan sifat kegagahan dia. Itu namanya majazi. Bolehlah kata majazi, ya. Jadi ada orang kata ayat ni bersifat majazi ni ustaz. Maksudnya dia ini sebenarnya bukan perang betul. Maknanya nak tunjuk dia ni, dia punya bahaya, dia macam perang dengan Allah. Itu aja, bukan perang sungguh. Jangan ustaz kata kami perang dengan Allah pula. Dia kata lagu tu. Jawapannya tak. Kerana kalau kita rujuk kepada tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran oleh Imam Al-Qurtubi, beliau menyatakan apakah dia yang dikatakan oleh pakar tafsir sedunia. Tuan-tuan tahu siapa pakar tafsir dunia ni selain daripada Nabi Muhammad? Jawapan dia Ibnu Abbas, sahabat Nabi, turjumanul Quran. Maka Ibnu Abbas kata, dia dalam mentafsirkan ayat ni, dia kata yuqalu li akili riba khudh silahaka lil harbi. Yuqalu li akili riba yaumal qiyamah khudh silahaka lil harbi. Akan dikatakan kepada orang yang makan riba ini di hari kiamat, pergi ambil